Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pun tak tahu bila akan berakhir. Itu rahsia Allah. Rahsia Allah. Kau ada day bersama dengan tu hari ini. Allah uji setiap insan itu mengikut kemampuannya. Dan Allah uji mengikut apa yang dia suka. Mengikut apa yang dia suka. Ada juga Allah uji mengikut apa yang dia suka. Kalau dia suka kaya, Allah bagi dia kaya. Tapi dengan syaratnya, adakah dia berjaya mengatasi ujian kaya itu? Ada orang sebelum kaya, dia rasa dia boleh mengatasi ujian kaya itu. Ada juga. Nur Liza, Assalamualaikum. Salam Jumaat. Salam sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Allah uji dengan berbagai cara dalam hidup ini. Di antaranya Allah uji dengan rasa takut. Rasa takut ni adalah satu perasaan yang begitu unik sekali. Unik sekali. Ada orang yang telah kaya raya, dia juga takut. Takut. Takut apa? Takut duitnya hilang. Takut lagi. Takut jadi miskin. Takut lagi. Takut ditipu orang. Unik takut ni. Jadi takut. Tapi bagi orang miskin, juga rasa takut. Dia juga ada rasa takut. Takut. Takut tak boleh makan. Takut anak tak sekolah. Takut tak boleh bayar bil api. Takut tak boleh. Takut juga. Takut juga. Takut adalah fitrah manusia. Sesungguhnya apabila dia bernama manusia, tetap perasaan takut itu ada. Cuma situasinya berbeza-beza. Jika seseorang itu berani, maka dia pasti mempunyai perasaan yang takut. Tetapi disebabkan perasaan beraninya itu menguasai diri dia, maka digelar seorang yang berani. Sebenarnya dia juga takut. Dia juga takut. Jadi begitulah sebaliknya. Sebaliknya. Jadi takut ini ada berbagai keadaan. Berbeza di antara orang takut, perasaan takut dengan orang yang kaya takut jatuh miskin. Jadi bagaimana Atuk kata tadi? Jadi berbeza. Orang kaya cukup takut miskin. Tapi orang dah miskin, dia tak takut. Dia tak takut lagi miskin. Sebab dia sudah miskin. Dia boleh hidup keadaan miskin. Orang kaya belum tentu boleh hidup miskin. Belum tentu. Dah biasa naik kereta besar. Dah biasa duduk rumah besar. Dah biasa harta banyak. Dah biasa orang buat tu, orang buat ni, macam-macam. Tapi yang jelasnya, bagi orang miskin, dia tak takut itu semua. Dia tak takut. Tak pakai kereta pun dia tak takut. Sebab dia sudah sememangnya biasa dengan keadaan seperti itu. Tap screen. Terima kasih. Terima kasih, Nualiza. Jadi sesungguhnya ketakutan itu ujian Allah kepada hambanya. Jadi takut itu ujian Allah kepada hamba. Takut miskin, takut jatuh pangkat, takut tak dapat sokongan. Kan? Takut tak dapat sokongan, takut jatuh, dah jadi orang besar, kan jatuh pula. Takut. 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 Itulah takut. Tapi itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kau sebelum ini, kau suka nak apa? Kau nak kuasa. Okey, Allah bagi kuasa. Allah bagi kuasa dan Allah uji dengan kuasa itu. Allah uji dengan kuasa itu. Ataupun bagi orang miskin, dia berusaha untuk jadi kaya. Jadi kaya, maka Allah uji dengan kekayaan. Dia bagi kaya. Adakah anda lulus dengan ujian kaya itu? Takut malu lah. Tu orang kaya. Takut malu. Benar sekali, Liza. Takut malu. Dia takut malu. Jadi Allah uji dengan berbagai keadaan. Pangkat besar. Allah uji. Pangkat besar. Nak ke pangkat. Nak ke naik pangkat. Nak. Okey, bagi pangkat besar. Adakah kau amanah memikul tanggungjawab itu? Akan disoal di pada mahsyar nanti. Jadi itulah. Allah uji mengikut apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Kemudian di situ ada ujian. Apa ujian? Ketakutan itu yang lebih berat. Bagi orang yang beriman, sesungguhnya ketakutan ujian Allah yang paling besar kepada hamba-Nya. Bagi orang yang beriman,
ialah ia dapat mengawal ketakutannya. Seperti melakukan maksiat dan dosa, penipuan dan rasuah. Ketakutan untuk mengundang murka Allah. Dia takut kerana murka Allah. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Dan semua itu perasaan takut, tetapi takut yang baik. Takut kepada seksa Allah. Takut kepada musibah. Takut kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takut. Takut yang membina kepada kita supaya kita lebih kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ina Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi takut itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian. Ujian. Kita pun takut. Malam-malam takut. Takut hantu. Takut. Kalau rumah blackout je takut. Takut. Macam-macam takut. Lalu tepi kubur malam-malam takut. Takut. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujian yang sebenar, takut yang sebenar ialah takut kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Itu yang paling besar yang kita takut. Kalau setakat kaya jadi miskin itu biasa. Kalau setakat miskin tiba-tiba jadi kaya itu biasa. Kalau daripada sehat jadi tak sakit jadi sehat. Daripada sehat jadi sakit itu biasa. Daripada sakit jadi sehat itu biasa. Tetapi murka Allah itu luar biasa. Murka Allah. Jagalah murka Allah supaya jangan kita melakukan maksiat atau perkara-perkara yang terkutuk sehingga boleh menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian yang berikutnya ialah ujian mengenai kelaparan. Ujian kelaparan menjadi ujian yang besar terhadap manusia. Ramainya manusia lapar di dunia ini. Bilion manusia yang kelaparan. Di akhir zaman, ketika datangnya Dajjal, kita diuji dalam keadaan lapar dan dahaga. Apabila datang Dajjal, kita diuji dalam keadaan lapar dan dahaga. Oh, dahsyat. Dahsyat. Lapar dahaga. Lapar dahaga. Allahu Akbar. Lihatlah zaman ini terdengar berbagai berita menunjukkan betapa peritnya ujian kelaparan. Kita lihat di negara-negara Afrika, Allah dahsyat semua. Minuman tak ada. Minum air kecing lembu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ehsan. Ya, Assalamualaikum Ustaz, happy birthday. Atuk. Assalamualaikum Atuk, happy birthday. Hoi, lambat lagi. Lambat lagi. Happy birthday to you. Happy birthday Ehsan. Happy birthday to you. Atuk ucapkan. Jadi dari segi kelaparan, inilah miskin yang teruk sangat sehingga ada yang sanggup mencuri, merompak untuk makan, sanggup membunuh orang kerana ingin sesuap nasi. Na'udzubillah min zalik. Memang ujian kelaparan sangat menyakitkan. Jadi kita miskin janganlah sampai kelaparan. Sebab itu menjadi tanggungjawab dan fardu kifayah, wajib kita membantu orang-orang yang miskin, orang yang memerlukan pertolongan. Terima kasih tu. Terima kasih Hasan. Terima kasih. Jadi jangan membazir dan selalu mengumpul harta bertimbun-timbun sehingga kita terlupa ada orang yang sedang memerlukan sebahagian daripada harta kita itu. Apa yang kita capai, kekayaan kita, sebenarnya sebahagiannya adalah ada hak milik orang lain yang sedang menunggu kita bahagi-bahagikan kepada mereka. Jadi rasa lapar itu adalah sesuatu yang amat pedih. Terutama apabila Dajjal turun nanti. Dan sekarang pun ada orang yang lapar. Ada orang lapar. Tetapi lapar itu, Rasulullah juga mengamalkan lapar. Rasulullah tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Itulah hebat Rasulullah SAW. Kita juga diuji dengan kekurangan harta benda. Harta benda menjadi satu rebutan. Manusia sama kini berlumba-lumba mencari harta benda, menghimpun, cari, himpun. Allahu Akbar. Itulah berlumba-lumba kerana kurangnya harta. Kurang ni fleksibel. Ada orang ada 10,000, kurang, usaha lagi. Dapat 100,000, kurang, usaha lagi. Dapat setengah juta, kurang, usaha lagi. Dapat 1 juta, kurang, usaha lagi. Begitulah usaha-usaha seterusnya sehingga masuk ke dalam kubur, baru habis. Jadi ujian Allah itu, manusia diuji dengan kekurangan harta. Diuji. Merasa tidak enak apabila duit tidak ada. Rasa tak selesa, duit tak ada. Duit tak ada. Hidup pun rasa tak sempurna. Takut pula mahu menderma.
simpan sehingga mencecah berjuta-juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedarlah bahawa harta itu tidak akan membawa ke mana-mana. Jadilah orang yang kaya, bersyukur. Orang miskin pula, jadilah orang yang bersabar. Orang kaya, bersyukur atas nikmat. Bersyukur bukan setakat dengan perkataan, tapi bersyukur dan membahagikan. Membahagikan kekayaan kita. Itu baru bersyukur. Sayyidina Umar apabila memberi bantuan sedekah fi sabilillah, dia bagi separuh daripada harta dia. Dia bersyukur, harta Sayyidina Umar banyak, okey, ambil separuh. Separuh lagi aku simpan. Tapi hebat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, okey, ini sedekahku, aku bagi semua. Rasulullah tanya, apa yang lagi yang tinggal kat rumah? Tak ada apa-apa. Yang tinggal kat rumah ialah Allah dan Rasulullah. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Jadi ingatlah, orang yang kaya harus bersyukur dan mengamalkan syukur itu dengan infak ataupun bersedekah. Dan dalam masa yang sama, orang miskin pula jadilah orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Dan orang miskin harus diingat, di dalam syurga nanti yang paling ramai di syurga ialah orang miskin. Yang paling ramai dalam neraka orang kaya. So bagi sesiapa yang miskin, ada ruang masuk syurga. Ada ruang, tapi jangan buat dosa ya. Jangan tinggal solat. Itu penting. Sebab miskin itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lahir, kita tak minta kita lahir dalam keluarga nelayan, petani, tak minta. Tapi Allah yang menentukan semua itu. Ada orang lahir dalam istana, ada orang lahir dalam rumah besar, ada orang lahir di pondok, ada orang lahir di kampung. Macam tu. Tak sama. Tak sama. Tetapi peluang untuk masuk syurga itu sama saja. Ingatlah, jika kekurangan amalan di akhirat, akhirat itulah yang perlu dirisaukan. Yang pada dirisaukan bukan harta yang banyak. Yang perlu dirisaukan bukan kerana tak ada harta, tapi risaulah amalan yang kita nak bawa ke akhirat itu cukup atau tidak. Itu yang kita perlu risaukan. Lebih-lebih lagi, tarikh kematian itu tidak siapa yang tahu. Adakah kita ready? Are you ready? Ready untuk jadi arwah. Kita ni bakal jadi arwah semua ni. Are you ready? Allahu Akbar. Tepuk dada tanya saya. Sekarang waktu duha. Hari Jumaat. Solat duha hari ini. Solat duha. Jangan lupa solat duha. Hari Jumaat. Penghulu segala hari. Penghulu segala hari. Jadi kita banyak beribadat pada hari Jumaat. Barakah hari Jumaat. Hari Jumaat itu dianggap lebih meriah daripada hari raya Aidilfitri, Aidil Adha. Jadi hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ada solat Jumaat. Wajib. Tapi solat hari raya tak wajib. Sunat je. Solat Aidil Adha tak wajib. Sunat je. Tapi hari Jumaat adalah wajib. Itu besarnya. Besarnya fadilah hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi ingatlah, jika kekurangan amalan di akhirat kelak, itu yang perlu kita risaukan. Tepuk dada tanya selera. Are you ready? Untuk arwah, untuk jadi arwah. Jadi kalau tak ready, Allahu Akbar. Teruskan berusaha bersungguh-sungguh beribadat. Beribadat. Solat. Solat 5 waktu, jangan tinggal. Never miss. Never miss. Dan solat-solat sunat. Bermula tambah lagi dengan solat-solat sunat. Zikir, berzikir. Basahilah bibirmu, zikir. Kalau masuk syurga, zikir. Kalau ada kewangan sedikit ataupun banyak, sedekah. Baca Al-Quran. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bekal-bekal yang penting kepada kita, dan kita susuli dengan amalan-amalan yang baik. Ziarah rakan-rakan sakit, ziarah jiran sakit, ziarah kematian, semuanya itu adalah memberi kebaikan kepada kita, pahala yang besar kepada kita. Kita juga diuji kehilangan jiwa atau kematian, juga kita diuji. Siapa yang tidak sedih dengan kematian orang yang kita sayang? Semua orang sedih. Rasulullah juga sedih. Apabila Ibrahim, anak Rasulullah, meninggal, Rasulullah juga sedih. Sedih, emosi Rasulullah. Sebab dia juga seorang insan. Seorang insan. Jika punya hati dan orang ini, kita pasti akan menangis. Tidak salah menangis. Yang salah meratap dan tidak dapat menerima hakikat kematian itu.
Rasulullah juga menangis. Tetapi Rasulullah tidak meratap. Tidak sedih. Dan Rasulullah reda dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga anak lelaki Rasulullah semuanya meninggal dunia. Allahu Akbar. Sedarlah kematian itu bukan pengakhiran kita. Pengakhiran kita. Kematian itu bukan pengakhiran kita dengan seseorang. Ia hanya perpisahan jasad di dunia. Kematian dengan orang yang tersayang hanya dipisahkan sementara sahaja di arena, iaitu di alam barzakh. Tetapi kita akan dibangkit semula di pada mahsyar nanti. Kalau kita sama-sama beramal dengan orang yang kita sayang, kita sama-sama beramal, beribadat cukup, kita dipisahkan sementara di alam kubur. Tetapi kita akan dicantumkan di pada masa dan syurga nanti. Dengan syarat, mesti beramal. Mesti beramal yang cukup. Mesti beramal cukup. Sebab itulah, terutama kaum laki-laki, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Jadi kita jaga isteri kita. Kita jaga anak-anak kita. Supaya keluarga bahagia bukan di dunia. Tapi keluarga bahagia ialah di syurga. Kita berhimpun keluarga bahagia di dunia. Dan kita berhimpun keluarga bahagia di mahsyar. Dan kita berhimpun keluarga bahagia di syurga. Itulah keluarga bahagia sebenar. Silap besar kalau kita meletakkan keluarga bahagia itu di dunia. Silap besar kalau kita meletakkan mencari harta yang banyak. Kerana kononnya dengan wang yang banyak, harta yang banyak, pangkat yang besar, maka kita akan mendapat keluarga bahagia. Silap besar. Allah Maha Adil. Kebahagiaan itu ada di mana-mana. Kebahagiaan ada dalam istana. Kebahagiaan ada dalam pondok buruk. Kebahagiaan ada di mana-mana. Dan kebahagiaan itu tidak diikat dengan harta. Tidak ikat dengan pangkat. Tapi kebahagiaan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerti yang baik. Beramal ibadah yang cukup. Tidak cakap bohong. Tidak munafik. Pastikan kita, keluarga kita bahagia di dunia sehinggalah bahagia di akhirat. Itu bahagia yang sebenar. Pastikan. Sedarlah kematian itu bukan perakhiran segala-galanya. Jadi kita tak payah sedih. Rasulullah, anaknya Ibrahim meninggal. Qasim juga meninggal. Rasulullah kata kita akan bertemu di syurga. Rasulullah happy. Alhamdulillah. Ianya perpisahan jasad di dunia. Di antara dunia, alam barzakh dan syurga. Jadi sesiapa yang sayang kepada isteri, sesiapa yang sayang kepada anak-anak, pastikan beribadah. Semoga kita akan dapat bertemu semula di syurga. Amat sedih kita masuk syurga, anak-anak masuk neraka. Amat sedih anak-anak masuk syurga, ibu bapa masuk neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Apalagi isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Allahu Akbar. Ataupun suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Allahu Akbar. Berat. Kita tengok Nabi Nuh alaihissalam. Isterinya tidak ikut naik kapal. Anaknya tidak ikut naik kapal. Maka isterinya dan anaknya itu adalah jelas masuk dalam neraka. Jadi Nabi Nuh kecewa. Tetapi itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagia sebenar, bahagia family sebenar, ialah bahagia setelah masing-masing semuanya berada di syurga. InsyaAllah. Allahu Akbar. Bahagianya kita. Sebab itu apabila anak tak solat, kena pukul. Anak tak solat, wajib kena paksa. Tapi kalau tak ni, kita terbalik. Tak dapat A, kena marah. Tak solat, tak marah. Tak boleh. Berarti kau tak sayang kepada anak kau. Kalau kita sayang kepada anak kita, kalau kita sayang kepada keluarga kita, pastikan mereka beramal ibadat dengan baik. Solat awal waktu. Saya sentiasa solat berjemaah dengan keluarga. Itulah yang penting kepada kita. Di akhirat nanti, kita akan ditemukan semula. Jangan sedih kita kehilangan orang hari ini. Kita yang masih hidup haruslah diteruskan. Bagi yang meninggal, sudah selesai tanggungjawabnya. Tapi yang kita masih hidup perlu diteruskan. InsyaAllah masanya akan tiba. Perpisahan dengan orang yang kita sayang hanyalah seketika. Nanti kita akan bertemu jua. Yakinlah. Jadi apabila seorang insan itu meninggal dunia, yang dia bawa ialah 3 perkara. Yang mengiringi ke kubur ialah 3 perkara. Harta, keluarga, amal ibadat. Pergi 3, hantar ke kubur 3, balik 2, 1 tinggal. Harta pergi hantar, balik. Kereta besar hantar, balik. Tak ada orang kabur dengan kereta-kereta, tak ada.
Keluarga, isteri cantik. Balik. Balik. Dan yang tinggal bersama kita ialah amal ibadat. Ibadat kita, solat kita, baca Quran kita, zikir kita, selawat kita, sedekah kita. Itulah puasa kita, haji kita, zakat kita. Itulah yang akan duduk bersama dengan kita dalam kubur. Setia. Mereka ini setia bersama dengan kita. Sentiasa melindungi kita, sentiasa memberi cahaya kepada kita, sentiasa meluaskan kubur kita. Inilah yang kita perlu bawa untuk kita kematian. Hidup, mati. Jangan kata muda tak mati. Mati. Muda pun mati. Tua mati. Sakit bukan jaminan untuk mati. Tak sakit bukan jaminan sentiasa hidup. Sehat. Aku sehat. Tak mati. Siapa kata? Siapa kata? Tiba-tiba lepop di langgar lori. Habis kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita harus ingat, yang kita perlu bawa ialah solat. Solat kita perlu buat. Solatlah amalan yang pertama akan disoal di mahsyar nanti. Lulus solat, maka insya-Allah lulus semua. Kalau tak lulus solat, habis. Kau pergi 100 kali haji pun tak guna. Tak guna. Jadi solat itu penting. Solat sunat itu penting. Sedekah itu penting. Puasa itu penting. Tak lama dah bulan Ramadan. Puasa itu penting. Zakat itu penting. Kalau kita mampu, tak mampu tak apa. Haji itu penting. Kalau mampu, tak mampu tak apa. Tak mampu tak apa. Itulah. Jadi kita harus ingat, kita yang masih hidup ini, berjuanglah supaya kita sentiasa mengumpul pahala. Mengejar pahala. Mengejar pahala. Sehingga sebanyak mungkin agar kita terlepas daripada seksa kubur. Seksa kubur. Terlepas daripada seksa neraka daripada mahsyar nanti. Terlepas. InsyaAllah, ya Allah, berilah hidayah kepada kami semua, ya Allah, supaya kami beribadat kepadamu. Bila dah taufik dah hidayah. Taufik dan hidayah, ya Allah. Hanya taufik dan hidayah sahaja boleh membimbing kita untuk kita menuju ke surga, insya-Allah. Dan kekurangan hasil pertanian ini yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tahun kos bahan mentah sentiasa meningkat. Ini yang kita tak perasan. Akhir zaman. Telur ayam mahal. Sayur-sayur mahal. Semua mahal. Setiap petani dan pesawah mesti mahukan hasil tanaman yang subur dan mengeluarkan tuaian yang banyak. Siapa pun tidak mahu rugi kerana kita sudah berpenat lelah untuk mendapat hasilnya. Namun, ada kalanya hasil tanaman kita tidak menjadi. Itu ujian. Bagi petani-petani di kampung diuji. Padi tak menjadi. Pokok buah-buah habis dibantai maki. Dia tanah, ubi kayu apa semua dibantai babi. Allahu Akbar. Itu semua ujian daripada Allah SWT. Ingatlah, itu adalah ujian Allah kepada hamba-Nya. Seperti yang disebut dalam Al-Quran di atas, iaitu kalanya banjir menimpa. Ada saat hasil tanaman dicuri manusia. Perik dan sedih. Itulah hasilnya. Ada kala dicuri oleh haiwan. Sedih kita. Sedih. Kita tengok pokok cantik, rupa-rupa ubi sudah dibantai oleh babi. Allahu Akbar. Rezeki dia serkah pada dia. Pada orang yang beriman, mereka terima dengan hati yang terbuka. Bagi orang yang beriman, apa sahaja yang perkara buruk terjadi, dia redha, sabar. Kekurangan hasil tanaman menjadi mereka tidak mengalah untuk meneruskan usaha kita. Mereka terus. Jadi maka memang saat ini hasil tanaman tidak menjadi, tetapi kita tidak tahu, mungkin nanti hasil tanaman menjadi banyak atas ketabahan kita. Tapi nampak gayanya telur pun tak selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dia apa, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua ujian Allah kepada kita, kabar gembiranya ialah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang tak sabar hancur dia apabila menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sabar. Itulah formula untuk kita menghadapi ujian di atas. Sabarlah menjadi kunci kejayaan untuk memenuhi cabaran hidup kita ini. Jadi kita berusaha supaya kita dapat mengatasi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi ujian itu banyak, berbagai-bagai bentuk. Kadang-kadang ujian keriangan, terlampau riang, terlampau gembira juga satu ujian. Ujian yang kita mesti lalui. Bentuk-bentuk ujian terhadap pemilikan harta, itu juga ujian.
Orang-orang kaya betul ujian. Jangan sombong. Jangan sombong. Rasulullah dah bagi notis. Orang kaya paling ramai di neraka. Jadi orang kaya jangan duduk diam. Jangan duduk diam. Jangan sedap. Jangan sedap. Itu bahaya. Ujian kena lalui. Berat tu ujian tu. Sebab itulah orang miskin dia sentiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Murahkan rezeki orang miskin. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita. Jadi cukuplah untuk hari ini. Ingat, ujian manusia itu adalah berdasarkan kepada apa yang dia nak. Ada orang minta kaya, maka diuji. Diuji dengan kekayaan. Ada juga ujian, diuji dengan nikmat. Nikmat. Nikmat ni kepada siapa pun dapat nikmat. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat, orang yang durhaka kepada Allah pun dapat. Itulah nikmat. Ketika manusia diberi ujian kenikmatan, maka cara terbaik yang dilakukan adalah dengan cara bersyukur kepada Allah SWT. Tapi kalau bukan Islam, bila dia nak bersyukur? Tapi kelebihan orang Islam ialah rahmat. Rahmat. Rahimnya. Kecintaan Allah SWT kepada kita. Nikmat siapa pun dapat. Siapa pun dapat. Tapi kecintaan Allah kepada umat, kepada hambanya, itu tidak akan dapat kepada orang yang bukan Islam. Ujian ketaatan. Ketika manusia diberi ujian ketaatan, maka cara terbaik yang dilakukan adalah ikhlas kepada Allah. Akan tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai riak, pamer dan ibadah, kekayaan dan sebagainya. Ketaatan kepada Allah. Jika kita diuji dengan kekayaan, jika kita diuji dengan pangkat besar, jangan sewenang-wenangnya menzalimi orang lain, terutama mencipta kesalahan-kesalahan, perkara-perkara yang teruk kepada orang yang kita tak suka. Na'udzubillah min zalim. Ujian musibah yang dialami oleh beriman disebut ujian. Musibah yang diterima oleh orang-orang beriman dipanggil ujian. Jadi musibah yang dialami orang yang bermaksiat disebut hukuman. Jadi musibah ada dua. Bagi orang beriman dipanggil ujian. Bagi orang yang pembuat dosa dipanggil hukuman. Hukuman. Sedangkan musibah yang dialami oleh orang yang tidak beriman disebut azab. Orang yang tidak beriman disebut azab. Orang kafir, musibah disebut azab. Sebab itu orang kafir bankrupt apa semua, terus bunuh diri. Ujian musibah antara lain gempa bumi. Itu ujian musibah. Banjir, gunung meletus, ditinggal orang yang dikasihi, wabak penyakit, COVID dan sebagainya. Jadi ketika manusia diberi ujian musibah, maka cara terbaik yang dilakukannya adalah bersabar. Kondisi ini merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah. Musibah itulah. Sebagai contoh, para nabi, dan antara kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan ujian sakitnya, ujian diberi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menyembelih puteranya sendiri. Itulah ujian. Ujian Nabi-Nabi berat, besar. Berat dan besar, tidak tertanggung. Ujian maksiat. Ujian maksiat ini yang berat ni. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sabar ni cukup berat bagi orang banyak dosa. Makin banyak dosa, makin berat, makin malas. Makin malas solat. Orang khusyuk. Jadi itulah apa yang kita harus tekankan, iaitu ujian kepada maksiat. Maksiat yang kita lakukan, kalau kita tak rasa sedikit pun rasa dosa, Allahu Akbar, berarti Allah telah sisih kita. Allah telah sisih daripada hidayah ni. Tak rasa bersalah, makan rasuah, masih repeat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melakukan perkara-perkara maksiat, repeat. Allah sedikit tak rasa bersalah. Tinggal solat, repeat, tinggal. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Semoga kita semua yang ada di sini, rakan-rakan kita berdoa, semoga kita tak tergolong dari orang yang melakukan maksiat tetapi sedikit tidak rasa berdosa, tidak rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah jalan yang terbaik kepada kita. Berusahalah, sebab kita ini di sementara saja di dunia. Transit kita di alam barzah, dan kita akan dihisap di mahsyar, sama ada kita ke syurga ataupun kita ke neraka, bergantung kepada amal dan ibadat yang kita ada dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Kita berdoa semoga kita semua mendapat rahmat daripada Allah dan tiada tempat lain yang diberi oleh Allah kepada kita kecuali syurga. InsyaAllah, amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu